السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam ini dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar boleh kita jadikan sebagai panduan hidup kita untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-53 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Yang bermaksud, tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu pada hari kiamat kelak. Berkatalah orang-orang yang telah melupakannya, yakni yang tidak menghiraukannya dalam dunia dahulu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Maka adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi syafaat bagi kami? Atau bolehkah kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal lain daripada apa yang kami telah kerjakan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan dalam ayat ini apakah nasib orang yang mendustakan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan rahmat. Lalu Allah menyatakan hal yanzuruna illa ta'wilah. Yang zuru di sini bermaksud al-intizar, iaitu menunggu, bukan bermaksud melihat. Maksudnya asalnya ialah yantazirun, tidakkah mereka itu menunggu-nunggu. Sementara maksud ta'wil di sini ialah marji'uhu wa masiruhu, iaitu akibat ataupun destinasi sesuatu. Dan hal yanzurun, adakah di sini, pertanyaan di sini bukan bermaksud pertanyaan semata-mata tetapi bermaksud penafian. Maka maksud ayat ini ialah sesungguhnya orang-orang musyrikin itu tiada di hadapan mereka sesuatu yang mereka nanti-nantikan setelah mereka beria-ia dalam melakukan syirik, melainkan sesuatu yang telah dijelaskan penghujungnya ataupun akibatnya dalam menjelaskan kebenarannya dan menzahirkan perkara yang sahih yang telah diberitahukan, sama ada berupa janji baik maupun janji buruk, dan juga termasuk pembalasan dan juga hari perhitungan dan pembalasan, termasuk juga kemenangan orang-orang beriman dan kemusnahan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quranul Karim. Sekiranya dipersoalkan bagaimana mungkin orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran itu menanti perkara-perkara semua itu, maka jawapannya ialah mereka diibaratkan seperti orang yang menunggu sesuatu yang pasti yang dijanjikan akan berlaku, yang akhirnya apa yang mereka tunggu itu akan berlaku di hadapan mereka dan tidak ada sesiapa pun yang akan boleh menghalangnya. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka pada hari
pada hari pembalasan. Lalu Allah berfirman, Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bilhaq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal. Bermaksud hari yang akan datang, iaitu hari kiamat, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana manusia akan berdiri di hadapan penciptanya Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan segala amalan mereka. Dan pada hari itu orang-orang kafir yang selama ini ataupun yang dahulu di dunia, ketika di dunia mereka mempersoalkan hari tersebut, ketika itu hari yang mereka persoalkan atau yang mereka pertikaikan itu sekarang berlaku di hadapan mata mereka. Semua yang dijanjikan dahulu di dunia oleh para rasul tentang itu semua dan juga Al-Quran sekarang sedang berlaku di hadapan mereka. Qad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Sesungguhnya telah datang para rasul, para utusan Tuhan kami, yakni para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala, telah mendatangkan kebenaran dalam menyatakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Akan tetapi rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada kami itu telah kami dustakan mereka, dan kami telah memilih jalan kesesatan. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Maka ketika saat yang begini meruncing, adakah sesiapa yang boleh menolong kami, yang boleh menghilangkan ataupun boleh menahan kami daripada terus menerima azab Allah Subhanahu wa taala? Ataupun adakah sesiapa yang boleh mengembalikan kami ke dunia, lalu kami boleh beramal soleh, tidak seperti yang kami pernah lakukan dahulu di dunia, yang mana kami tidak percaya terhadap Al-Quran, yang mana kami mendustakan rasul-rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud mereka menyedari bahawa tiada jalan untuk menyelamatkan mereka, tiada jalan untuk dijadikan talian hayat mereka tatkala itu, tatkala mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dua perkara ini, iaitu adanya seseorang yang memberi syafaat kepada mereka, yang mana dengan syafaat itu akan hilanglah segala derita dan azab yang mereka sedang tanggung, atau Allah kembalikan mereka ke dunia sehingga mereka memperbaiki keadaan dengan melakukan amal soleh dan tidak melakukan seperti mana mereka lakukan dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka kita dapat lihat bagaimana ayat ini memaparkan kepada kita suatu paparan penyesalan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran pada hari kiamat, dengan suatu gambaran yang sepatutnya menggoncangkan jiwa kita dan sekaligus membawa kita untuk berfikir bagaimana menjadi hamba-hamba Allah dan yang beriman dan beramal soleh. Dan kemudiannya mereka menyatakan penyesalan itu dan diakhiri dengan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguhnya telah rugilah mereka, iaitu orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan mainan dan gurauan, sebagai sesuatu yang tidak dianggap penting dalam kehidupan mereka, disebabkan kesyirikan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah daripada mereka apa yang telah mereka ada-adakan di dunia, seperti menganggap berhala-berhala mereka akan memberi pertolongan, memberi syafaat kepada mereka pada hari pembalasan. Semua itu tidak berlaku. Dan dengan itu mereka ketika itu menyedari bahawa mereka adalah golongan yang telah berdusta dalam dakwaan mereka tatkala di dunia dahulu. Dan kini masanya untuk mereka membayar harga yang mahal, iaitu dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-54 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arash.
Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, iaitu silih berganti. Dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jua tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maka Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah menjelaskan kepada kita tentang salah satu sudut daripada perkara-perkara yang menunjukkan kehebatan penciptaan Allah dan kehebatan kudrah Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuktikan bahawa betapa Allah Taala sahajalah Tuhan yang berhak disembah. Allah berfirman, "Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam," dan hinggalah ke akhir ayat. Sesungguhnya yang bermaksud inna rabbakum, sungguhnya Tuhan kamu, pemilik kamu, pencipta kamu, yang wajib ke atasmu untuk mengesakannya dalam ibadah kamu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa sebarang rujukan sebelum atau rujukan penciptaan sebelum itu dalam tempoh 6 masa. Jadi maksudkan dengan sittati ayyam di sini bukanlah bermaksud 6 hari seperti yang kita faham, tetapi 6 masa, kerana hari itu hanya dikenali dengan apabila adanya matahari dan bulan atau matahari dan bumi, sedangkan matahari dan bumi masih belum diciptakan. Maka maksud ayyam di sini ialah 6 masa yang tertentu. Dikatakan juga ayyam di sini ialah hari-hari di dunia, dan juga pandangan mengatakan ia adalah hari-hari di akhirat. Berkata Abdullah bin Abbas, satu hari nilainya adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Berkata Sa'id bin Jubair, Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi dan apa juga yang ada di tengah-tengahnya atau di antaranya itu dengan sekelip mata. Namun Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa untuk mengajar makhluknya, untuk mendidik makhluknya, untuk bersikap tekun dan cermat dalam sesuatu. Kemudian Allah berfirman lagi, "Thumma istawa 'alal 'arsy." Berkata Imam Al-Qasimi, perkataan istiwa itu bila disebut ia membawa maksud yang pelbagai. Ada situasi ataupun konteks istiwa itu bermakna istiqrar. Antaranya bila menceritakan tentang kapal Nabi Nuh yang berada di atas Bukit Judi, Allah berfirman, "Wastawat 'alal judi." Ada juga yang bermaksud al-qasd, yang bermaksud menuju kepada sesuatu. Juga yang membawa maksud al-istila, membawa maksud menguasai daripada kalimat istawla, dan dia juga membawa maksud al-ulu, bermaksud ketinggian yang seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Adapun maksud istiwa 'alal 'arsy, maka para ulama salaf menyatakan bahawa sesungguhnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tiada atau tidak diketahui bagaimanakah bentuknya, yang tidak boleh diserupakan atau dibandingkan, kerana mustahil untuk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang merujuk kepada makhluk, iaitu perkara-perkara yang baharu. Dan wajib untuk disucikan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya daripada sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka yang wajib ialah untuk kita beriman seperti mana yang disebutkan, tanpa kita menentukan hakikatnya yang sebenar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.